Kerajaan amat komited dan prihatin terhadap mengurangkan kesan COVID-19, bukan sahaja dalam aspek kesihatan tetapi juga kepada ekonomi individu dan syarikat di negara ini. Antara langkah yang diambil adalah mengadakan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang lalu. Pelaksanaan akta ini mampu memberi manfaat kepada syarikat yang mengalami pertikaian kontrak secara baik tanpa melibatkan mahkamah. Ini adalah kerana Pusat Mediasi COVID-19 yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri akan membiayai kos perkhidmatan pengantaraan dengan nilai pertikaian bernilai RM300,000 Malaysia ke bawah. Pembiayaan ini layak untuk golongan M40, P40 dan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Persoalannya, bagaimanakah cara-cara untuk memohon dan apakah syarat-syaratnya? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Kerajaan amat komited dan prihatin terhadap mengurangkan kesan COVID-19, bukan sahaja dalam aspek kesihatan tetapi juga kepada ekonomi individu dan syarikat di negara ini. Antara langkah yang diambil adalah mengadakan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang lalu. Pelaksanaan akta ini mampu memberi manfaat kepada syarikat yang mengalami pertikaian kontrak secara baik tanpa melibatkan mahkamah. Ini adalah kerana Pusat Mediasi COVID-19 yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri akan membiayai kos perkhidmatan pengantaraan dengan nilai pertikaian bernilai RM300,000 Malaysia ke bawah. Pembiayaan ini layak untuk golongan M40, P40 dan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Persoalannya, bagaimanakah cara-cara untuk memohon dan apakah syarat-syaratnya? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Kerajaan amat komited dan prihatin terhadap mengurangkan kesan COVID-19, bukan sahaja dalam aspek kesihatan tetapi juga kepada ekonomi individu dan syarikat di negara ini. Antara langkah yang diambil adalah mengadakan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang lalu. Pelaksanaan akta ini mampu memberi manfaat kepada syarikat yang mengalami pertikaian kontrak secara baik tanpa melibatkan mahkamah. Ini adalah kerana Pusat Mediasi COVID-19 yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri akan membiayai kos perkhidmatan pengantaraan dengan nilai pertikaian bernilai RM300,000 Malaysia ke bawah. Pembiayaan ini layak untuk golongan M40, P40
dan Perusahaan Kecil dan Sederhana iaitu PKS. Persoalannya, bagaimanakah cara-cara untuk memohon dan apakah syarat-syaratnya? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Kerajaan amat komited dan prihatin terhadap mengurangkan kesan COVID-19, bukan sahaja dalam aspek kesihatan tetapi juga kepada ekonomi individu dan syarikat di negara ini. Antara langkah yang diambil adalah mengadakan akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang lalu. Pelaksanaan akta ini mampu memberi manfaat kepada syarikat yang mengalami pertikaian kontrak secara baik tanpa melibatkan mahkamah. Ini adalah kerana Pusat Mediasi COVID-19 yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri akan membiayai kos perkhidmatan pengantaraan dengan nilai pertikaian bernilai RM300,000 Malaysia ke bawah. Pembiayaan ini layak untuk golongan M40, P40 dan Perusahaan Kecil dan Sederhana iaitu PKS. Persoalannya, bagaimanakah cara-cara untuk memohon dan apakah syarat-syaratnya? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat penuh keceriaan kita pada hari ini 25 November 2020. Kita bertemu lagi dalam satu sesi soal usahawan AC edisi ke-17 tahun 2020. Saya Ismail Muhammad Isa selaku moderator sesi pada pagi ini. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan usahawan di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, daripada Perlis sampai ke Sabah. Ya, harapan kami di SME Corp Malaysia agar tuan-tuan dan puan-puan sihat-sihat saja, insya-Allah. Walaupun kita masih lagi bergelut dengan pandemik ini, bergelut dengan satu situasi yang kita tidak pernah bayangkan sebelum ni. Rasa macam dalam filem kan? Betul tak? Namun percayalah tuan-tuan dan puan-puan, dugaan yang kita hadapi ini sebenarnya mempunyai hikmah yang sangat-sangat besar, ya. Terpulang pada kita untuk mengambilnya sebagai satu kehilangan yang sangat negatif ataupun sebagai satu pengajaran yang mendewasakan kita. Mendewasakan cara kita berniaga, cara kita berurusan dengan pelanggan, cara kita cambahkan fikiran. Kita tak sangka, tuan-tuan dan puan, bagaimana pandemik ini menduga kita dan memaksa kita untuk terlibat secara langsung dengan urusan e-commerce. Kita dah mula bincang dengan VC, dengan teknologi video conference. Dan kita juga mula kenal sedikit sebanyak tentang revolusi 4.0. Ya. Tuan-tuan dan puan, selama ini kita juga, tuan-tuan dan puan, kita tidak pernah ataupun tidak ambil peduli tentang perihal undang-undang. Khususnya dalam bidang undang-undang perniagaan. Bagaimana kita nak baca kontrak, bagaimana kita nak lindungi perniagaan kita kalau berdepan dengan pembekal ataupun pemborong yang cuba menindas kita. Bagaimana kita nak lindungi jenama dan reka bentuk produk kita. Bagaimana kita nak tangani isu kebangkrapan, ya, isu penggulungan syarikat. Semua ini adalah perihal undang-undang dan semestinya tuan-tuan dan puan perlu ambil tahu. Bukan nak belajar sampai jadi peguam, tak perlu. Tapi belajar agar kita dapat melindungi perniagaan kita, produk kita, hasil titik peluh kita. Salah satu cabang perihal undang-undang yang mesti kita tahu, tuan-tuan dan puan, adalah bagaimana kita tangani
isu ataupun situasi sekiranya berlaku pertikaian. Apa maksud pertikaian? Pertikaian ni satu hal yang tak sama. Ada beza pendapat, selisih faham, tuan-tuan deliver produk, pembeli tak nak lunaskan pembayaran. Atas dasar pembeli tak mampu nak jelaskan pembayaran sepenuhnya. Jenuh menunggu. Dan juga sama juga kontraktor janji nak siap ke rumah Pak Abu, tuk-tuk COVID semua tengah dala. Dah rumah Pak Abu tak siap, bilik mandi tak ada tangki, dapur tak ada bumbung. Contoh, itu contoh. Jadi tuan-tuan mempunyai rakan usahawan sekalian, kini kita ada cara mudah, murah, saya fikir murah, sangat mesra PKS, sangat mesra usahawan, kerajaan sebenarnya sangat prihatin, sangat komited dalam usaha untuk mengurangkan kesan COVID-19 ini, khususnya kepada golongan PKS dan usahawan. Maka di dalam soal usahawan kali ini, tuan-tuan dan puan, rakan usahawan yang saya kasihi sekalian, kita akan berbincang tentang satu kaedah penyelesaian pertikaian secara baik tanpa melibatkan proses undang-undang, iaitu melalui perkhidmatan perantaraan Pusat Mediasi COVID-19, PMC-19, yang berpunca kuasa, punca kuasanya adalah daripada Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 tahun 2020 yang telah diwakilkan baru ini sebulan lepas pada 23 Oktober 2020. Kita juga akan dicerahkan sedikit sebanyak tentang program status PKS dan kita akan lihat bagaimana program status PKS ini berhubung kait dengan inisiatif di bawah PMC-19 ini. Dan apa yang penting tuan-tuan dan puan, kedua-dua inisiatif ini sangat penting dan sangat membantu PKS khususnya di dalam kemelut menangani pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan. Walaupun bagaimanapun, saya bukanlah orang selayaknya. Saya tak layak untuk bercakap tentang hal ini, hal-hal yang sangat besar. Maka SME Corp Malaysia sangat-sangat berbesar hati menjemput Encik Muhammad Sufian Hassan, pengurus PMC-19 dari Jabatan Perdana Menteri. Beliau 14 tahun pengalaman dalam bidang sektor awam. Saya difahamkan umur 41 tahun, muda lagi saya fikir, asal Terengganu. Apa khabar Cik Sufian? Baik Cik Semar, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya? Ya, alhamdulillah. Isteri nampak? Ada sikit-sikit. Kami ucapkan selamat datang Cik Sufian ke COVID betul. Kita ucapkan selamat datang ke sesi usahawan kita bersiaran secara dalam talian. Glamour Cik Sufian yang ini ni, ya. Dah sedia ya Cik Sufian untuk kita sama-sama sembang pasal PMC 19, pasal apa kebaikan manfaat yang diberikan kepada golongan B40, M40, khususnya kepada golongan PKS. Kita kan buat pembedahan ini secara santai, secara mudah. Sembang santai. Betul. Dan yang penting kita beri manfaatlah kepada pendengar kita. Baik, pagi ini kita ada juga saya sendiri secara jujur, secara personal sangat-sangat teruja dengan kehadiran seorang insan kamil, seorang insan kamil, segak sadu orangnya, Encik Faiz Ramzi Sustaji, seorang pengurus kanan di bahagian pembangunan teknologi SME Corp Malaysia. Beliau akan berkongsi tentang program status PKS. Apa khabar Cik Faiz? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Dah sarapan? Banyak je semua. Alhamdulillah, settle. Settle yang suka hati. Saya suka hati. Pukul 11 dah. Mahu tak sarapan? Boleh pingsan namanya. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan, baik, alhamdulillah. Boleh kita mulakan sesi soal usahawan ni, Cik Sufian, Cik Faiz, boleh ya? Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan nak ditanyakan pada Cik Sufian dan Cik Faiz, tuan-tuan boleh ke ruangan Q&A dan ajukan pertanyaan. Jadi, ajukan pertanyaan lebih panas, lebih bagus. Baik, soalan saya pertama, saya tujukan kepada Encik Sufian, tuan. Boleh tuan ya? Okey, tuan boleh tuan terangkan sebanyak serba sedikit tentang Akta Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus COVID-19 2020, iaitu Akta 829. Panjang tajuk dia Cik Sufian ya? Tajuk dia, saya Akta dia terpanjang lah. Silakan, boleh terangkan sedikit tentang Akta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada tuan pengurusi kita, Cik Semar Wandi, dan juga panelis kita, Cik Faiz Ramzi.
terima kasih kepada SME Corp. Kami mengucapkan terima kasihlah kepada SME Corp kerana menyebut kami untuk berkongsi berkenaan dengan peranan PMC19 dalam usaha kerajaan untuk mengurus COVID-19 sebaik mungkin. Jadi saya ambil maklum topik kita adalah berkenaan dengan manfaat Akta COVID-19. Jadi walau bagaimanapun kita saya maklumkan saya jelaskan sini bahawa perbincangan kita akan berfokus kepada pelaksanaan PMC19 yang mana punca kuasa PMC19 itu datangnya daripada Akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 2020 Akta 829 yang selepas ini kita akan panggil dia sebagai ringkas sekali nama dipanggil sebagai Akta 829. Izinkan saya menjelaskan sedikit berkenaan akta ini ya. Jadi sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh dalam intro oleh Tuan Pengurusi tadi, Cik Isma, seluruh dunia telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 lah kita mula kesan di China pada hujung 2019 dan negara kita mula menerima kesan pada awal tahun 2020 sehinggalah pada sekarang ya, di mana kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan TP 18 Mac 2020 yang berterusan sehingga hari ini dengan pelbagai fasa TP yang terlibat. Jadi kurang daripada langkah-langkah yang dilaksanakan tadi, seluruh rakyat secara keseluruhannya sama ada pekerja, peniaga, pelajar sekolah, pelajar IPT, suri rumah dan lain-lain telah terkesan. Jadi gerakan telah menjadi semakin terhad, aktiviti menjadi semakin terhad, seterusnya mengurangkan rangkaian aktiviti ekonomi dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita dapat lihat perniagaan terkesan satu persatu, hotel-hotel terpaksa dijual, ditutup, premis-premis, pusat pembeli belah ada yang terpaksa ditutup, malahan pemandu teksi, pemandu e-hailing, sehinggalah kepada juruterbang, pilot-pilot, pramugari terpaksa struggle untuk meneruskan kehidupan di bawah norma baru ini. Jadi apabila rangkaian perniagaan telah terkesan, maka secara tidak langsung akan timbul pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat. Kerana sebagaimana kita sedia maklum, transaksi perniagaan secara amnya melibatkan obligasi secara kontraktual. Dan dalam hal ini juga kami telah menerima pelbagai aduan dan keluhan daripada pihak industri players, khususnya daripada individu dan juga pemilik syarikat, PKS kecil dan juga micro enterprises yang berusaha untuk berunding dan menyelamatkan perniagaan masing-masing. Jadi selain daripada COVID-19 ini, selain daripada memberi kesan kepada individu dalam aktiviti perniagaan, COVID-19 ini juga telah memberi kesan kepada akta-akta yang ada dari segi aspek penguasaan. Jadi kerajaan telah melihat akan perkara ini dan terdapat keperluan terdapat keperluan untuk mewujudkan sebuah pusat khas untuk menguruskan pertikaian yang timbul. Sehubungan itu kerajaan telah memberikan mandat kepada Badan Dewan Undang DPM Perdana Menteri bersama-sama dengan agensi seperti Pejabat Hukum Negara dan juga lain-lain yang terlibat untuk mengubah satu akta khusus sebagai membantu pihak-pihak yang terkesan dalam pandemik ini. Dan dalam perkara ini, Menteri pada Julai 2020 telah bersetuju dengan cadangan perang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus, mana yang telah disebut oleh Tuan Isma tadi, untuk perang undang-undang ini dibawa ke Parlimen. Dan Menteri juga telah bersetuju supaya PMC19 ditubuhkan khusus untuk tujuan ini selaras dengan RUU ini dan beroperasi selama 12 bulan sahaja. 12 bulan melalui Oktober 2020 sehingga November 2021. Jadi akhirnya setelah dibawa ke Parlimen, dibahaskan di Parlimen, akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 Akta 829 ini akhirnya diluluskan dan diwakilkan pada 23 Oktober 2020. Baik, Encik Sofian. So tadi kita RUU ni dia beroperasi selama 12 bulan ya? Ya. 12 bulan PMC beroperasi selama 12 bulan juga. Maknanya 20 daripada berapa tadi? 15 November. Okey. Akta ini berkuasa mulai 23 Oktober 2020 walau bagaimanapun disebabkan PMC ini kami mempunyai ikatan kontrak dengan penyedia perkhidmatan mediasi. Kontrak tersebut bermula mulai 16 November 2020 sehingga 15
November 2021. 21 ya. Okey, faham. Jadi November 2020 sehingga mid-November 2021. Faham. Okey, terima kasih Cik Sufian. Okey, saya kira satu opening statement yang sangat relevan tuan-tuan dan puan. Saya tertarik dengan kenyataan tuan tadi tentang rantaian perniagaan yang telah terkesan akibat renjatan, saya fikir renjatan COVID-19 ni, yang akhirnya menimbulkan pertikaian. Yeah. So, it's a perfect timing. Perfect and impeccable timing saya rasa untuk kerajaan China dan Turun Padang untuk membantu pihak-pihak terkesan dalam pandemik ini. Betul ya, Cik Sufian? Ya. Jadi ada agensi lain kan yang terlibat dalam penubuhan PMC 19 ni kan? Okey, sebagaimana yang saya jelaskan sebentar tadi, PMC 19 ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan, termasuklah pertubuhan Badan Profesion Guaman Badan Profesion Guaman di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi badan-badan Guaman ini tampil menyediakan khidmat pengantara bertauliah pada PMC 19. Jadi kami sebagai kami platform untuk menyediakan pengantara bertauliah, dan pengantara ini dibekalkan oleh badan-badan profesion Guaman inilah. Jadi bagi untuk agensi kerajaan pula, ia termasuklah kami ada kerjasama dengan SME Corp daripada peringkat awal lagi. Berkenaan dengan tafsiran PKS mikro dan sebagainya, kami ada juga kerjasama dengan Jabatan Insolvensi Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga turut membantu lembaga hasil dalam negeri, termasuklah kerajaan negeri di seluruh Malaysia lah. Jadi secara keseluruhannya, khidmatan PMC-19 ini akan meliputi khidmat di seluruh negeri di seluruh Malaysia. Selain itu terdapat juga wakil-wakil daripada kementerian seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Pelacuran, Kementerian daripada MITI yang terlibat di dalam jatuh khas yang diwujudkan untuk memastikan PMC-19 ini sampai kepada golongan sasar dengan berkesan. Baik Cik Sufian. Jadi sebelum kita pergi jauh Cik Sufian, saya rasa mungkin ada pendengar kita, para usahawan kita, dia sebenarnya terms mediasi ni satu benda yang sangat baru sebenarnya. Sangat baru. Biasa orang cakap kalau tak puas hati pergi court, see you in court. Tapi we don't say the see you in mediation center. Tak. Betul So itulah cakap. Betul. Ya, so dalam bahasa Inggeris dia adalah mediation. Istilah mudah adalah pengantara pengantara orang tengah. Jadi kita tahu secara lebih terperinci Cik Sufian, apakah yang dimaksudkan dengan mediasi ataupun perantaraan? Okey, Cik Isma. Sebelum saya menjelaskan apa itu mediasi atau pengantaraan, saya ingin kongsi sedikitlah pengamatan kami berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap apa itu pengantaraan. Berdasarkan pengamatan dan juga pemerhatian kami di PMC-19 ini, kami dapati ramai dalam kalangan anggota masyarakat yang tak tahu, macam masyarakat tadi, tak tahu apa itu mediasi dan juga tak tahu apa itu pengantaraan. Sebenarnya mediasi atau pengantaraan itu dah lama wujud dan diamalkan di negara kita. Walau bagaimanapun ia sering dilaporkan dan juga dijenamakan sebagai dengan nama lain, iaitu penyelesaian di luar mahkamah. Kalau sebelum ni kita tengok di dalam surat khabar ataupun di dalam TV, kita lihat pada ruangan-ruangan laporan mereka dapat kes-kes penyelesaian kes-kes pertikaian yang diselesaikan di luar mahkamah. So itu adalah sebenarnya mediasi ataupun pengantaraan, walau bagaimanapun di dalam media kita dia dilaporkan sebagai penyelesaian di luar mahkamah. So pada pandangan saya lah, itu mungkin menjadi kunci sebabnya apa yang mediasi yang walaupun telah lama dia jalankan, diamalkan, tidak saya dipahami oleh masyarakat kita. Selain itu juga mediasi ini adalah salah satu cabang daripada alternative dispute resolution. Untuk memudahkan pemahaman semua, kaedah penyelesaian pertikaian ni kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama secara tradisional dan yang kedua secara alternatif. Traditional dispute resolution dan juga alternative dispute resolution. Kaedah tradisional bermaksud penyelesaian pertikaian diputuskan di hadapan seorang hakim di mahkamah lah. Biasanya di mahkamah. Manakala kaedah alternatif dispute resolution bermaksud penyelesaian tanpa melibatkan keputusan daripada hakim di luar mahkamah. Jadi contoh-contoh alternatif dispute resolution ni seperti mediasi, arbitrasi dan juga adjudikasi. Dalam bahasa Inggerisnya disebut mediation, arbitration and adjudication. Jadi ini adalah contoh tiga alternatif dispute resolution yang paling common saya dapat temuilah. Mediation, arbitration dan juga adjudication.
Namun apa yang menariknya, mediasi berbanding arbitrasi dan juga adjudikasi ini ialah mediasi menawarkan kaedah penyelesaian secara menang-menang, win-win solution, berbanding kaedah arbitrasi dan juga adjudikasi yang tidak ada komponen menang-menang dalam penyelesaian. Sebutlah. Jadi berbalik kepada persoalan apa itu mediasi, Cik Isma, dia berdasar kepada tafsiran daripada beberapa sumber rujukan yang saya lakukan. Mediasi atau pengantaraan dapat ditakrifkan sebagai kaedah penyelesaian pertikaian melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang dinamakan mediator. Perundingan untuk memperoleh kesepakatan dalam di kalangan pihak-pihak ketiga dengan dibantu oleh mediator. Jadi dalam hal ini setiap sesi mediasi akan dijayakan oleh 3 pihak. Pihak pertama iaitu pihak pertikaian pertama, yang kedua adalah pihak bertikai kedua, dan yang ketiga adalah mediator. Tanpa salah satu pihak dalam sesi mediasi ini, maka dia tidak dipanggil mediasi lah. Kalau tak cukup salah satu, tidak dinamakan mediasi dan tidak boleh dijaya. Itu banyak berkenaan dengan apa itu mediasi. Okey, faham. Maka dengan adanya kaedah penyelesaian pertikaian ni melalui perundingan, dia ada kesepakatan. Ya, itu kunci itu kunci kepada perkhidmatan ni. Dia perlu ada kesepakatan dan dibantu oleh pihak ketiga yang dinamakan sebagai mediator. Mediator. Ada nama, kalau nama bahasa Melayu adalah perantara lah ya. Pengantara dan pengantaraan. Pengantaraan. Okay. Maka terbentuklah PMC. PMC, Pusat Mediasi COVID-19 ataupun ialah COVID-19 lah ya. So, Cik Sofian, boleh terangkan sedikit apa tu PMC sebenarnya? Cik Ramzi, Cik Faiz dan juga Cik Isma. PMC ini adalah sebuah aktiviti kerajaan yang ditubuhkan secara sementara. Ditubuhkan secara sementara selama 12 bulan, bertujuan untuk membantu menyelesaikan pertikaian kontraktual yang berlaku akibat penularan wabak COVID-19. Jadi kes-kes yang kami terima adalah kes-kes yang pertikaian yang timbul daripada kegagalan pihak-pihak untuk melaksanakan obligasi kontraktual yang berpunca daripada penularan wabak inilah. Bila ada penularan wabak, ada terpaksa mengenakan langkah kawalan pergerakan PKP. So daripada situ telah berkembang menjadi halangan kepada pihak-pihak berkontraktor untuk melaksanakan kontrak mereka. Jadi PMC ini baru saja memulakan operasi pada pertengahan November lepas dalam lebih kurang seminggu lebih, dan dijangka tamat pada pertengahan November 2021. Dan kami pada hari ini telah mula menerima permohonan dan juga pertanyaan. Kami menerima banyak pertanyaan daripada individu dan juga enterprises berkenaan dengan apa yang boleh mereka rujuk ke COVID-19 ini. Sebenarnya PMC ni, Cik Sofian, dia hanya betul-betul untuk membantu menyelesaikan pertikaian yang berlaku akibat COVID-19, betul? Ya, betul. Maknanya bukan pertikaian kontraktual di luar daripada yang biasa-biasa yang tahun lepas pun dia, yang sebelum tu tak masuk. Ya, betul. Itulah dia. Sebenarnya akta ni ditubuhkan untuk menangani kesan daripada pandemik ni kan. Maknanya betul lah tu. Baik tuan. Jadi kemudahan ni kita terbuka kepada umum, betul? Ya, terbuka kepada umum. Dan juga PKS. Yes, umum tu adalah termasuk dengan PKS. Faham. Baik, saya yakin pasti ada manfaat tuan-tuan dan puan-puan. Pasti benda ni semua yang kita usaha ini pasti akan menggunakan memberikan manfaat kepada PKS. Tapi sebelum itu saya nak tanya pada Cik Faiz lah. Cik Faiz, okey. Bila kita berkata tentang PKS, bagaimana kita membantu, kita membantu kerajaan, MSME Corp Malaysia, kita bantu kerajaan dalam memastikan pemohon ni di dalam bidang perdagangan ni adalah benar-benar PKS. Dia benar-benar layak dinamakan sebagai PKS. Dan seterusnya boleh memohon khidmat di bawah PMC 19 ni dan mendapat manfaat. Silakan Cik Faiz, mohon pencerahan secara ringkas tepat. Apa itu status PKS dan siapa yang layak untuk mendapatkan status PKS ni? Cik Faiz, silakan. Baik, terima kasih banyak Cik Isma, Cik Sofian daripada Bahagian Harian Undang-Undang Penjabatan Perdana Menteri, rakan-rakan pendengar yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Cik Isma, terima kasih di atas soalan yang diajukan. Sebenarnya kita SME Corp Malaysia sebagai agensi yang diberikan tanggungjawab untuk menyelaras semua
hal ehwal berkenaan dengan PKS di Malaysia, kita melihat kerjasama di antara SME Corp Malaysia untuk mengesahkan status PKS dan bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri ialah salah satu contoh penyampaian kerajaan yang bersepadu dan bersasar. Kenapa saya katakan demikian ya Cik Isma? Kerana apabila kita lihat ya, bantuan kerajaan kita nak salurkan kepada PKS. PKS ni kalau kita merujuk kepada kita punya definisi, dia sebenarnya berangkumi hampir 99% firma perniagaan di Malaysia. Walau bagaimanapun, siapa sebenarnya PKS ni? Jadi di sinilah pendaftaran status PKS ialah merupakan salah satu daripada inisiatif daripada SME Corp Malaysia yang mana kita mengambil tanggungjawab untuk mengesahkan sama ada setengah firma perniagaan tersebut adalah berstatus PKS ataupun tidak. Kerana hari ini ya, banyak pihak daripada kerajaan, daripada pihak swasta yang nak menyalurkan bantuan kepada PKS, dan di sinilah peranan SME Corp Malaysia untuk kita sahkan adakah firma tersebut berstatus PKS ataupun tidak berstatus PKS. Sebab kita tak mahu nanti bantuan-bantuan nanti tidak sampai kepada mereka yang kita maksudkan. Betul. Selain daripada itu, selain daripada pendaftaran status PKS untuk mengesahkan status PKS tersebut, kita juga sebenarnya nak mengurangkan kerenah birokrasi ataupun kita nak mengurangkan struktur red tape contohnya. Okey? Kerana apa? Kalau sebelum ini ya, kita semua sedia maklum bahawa mana-mana firma yang memenuhi definisi PKS daripada segi dua elemen utama, iaitu yang pertama ialah nilai jualan tahunan dan juga bilangan pekerja sepenuh masa. Inilah dua elemen yang utama, umum, semua sedia maklum. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara lain yang perlu diberi perhatian sebelum sesuatu firma diberikan status PKS. Di sinilah SME Corp Malaysia melalui Sekretariat Pendaftaran Status PKS, kita kata, okey, syarikat hanya perlu hantar dokumen pada kita secara online. Betul. Tidak perlu datang ke pejabat, tak perlu habiskan masa menempuh jam dan sebagainya. Hanya kemukakan secara online dan pihak sekretariat akan melihat sekiranya dokumen lengkap dan cantik, kita dapat selesaikan dalam masa yang singkat. Tetapi sekiranya dokumen kurang lengkap, akan ada sedikit komunikasi untuk mendapatkan maklumat. Dan di sinilah apabila mana-mana firma telah diiktiraf sebagai berstatus PKS, maka organisasi lain tak perlu lagi ada organisasi-organisasi lain tak perlu lagi ada macam keraguan, betul ke mereka ni PKS. Jadi tak perlu minta dokumen-dokumen tambahan dan sekaligus akan menyebabkan PKS kita ni rasa mudahlah sebab dia dah dapat status PKS. Jadi mana-mana sahaja agensi ataupun pihak swasta yang memerlukan status PKS, SME Corp dah sahkan untuk firma tersebut. Jadi di sini saya nampak cantiknya ya Cik Isma, Cik Sufian, bagaimana kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan ni sebenarnya memudahkan PKS. Dan inilah kita, kalau boleh saya ambil sedikit masa di sini untuk kita kata kepada firma-firma yang berada di luar sana, sekiranya masih belum berdaftar dengan status PKS, layari website SME Corp Malaysia dan anda akan dapat lihat dia punya pautan untuk mendaftar status PKS firma anda. Terima kasih Cik Isma. Baik. Okey, baik. Terima kasih Cik Faiz. Terima kasih. Saya akan kembali kepada Cik Faiz sebentar nanti. Kita akan tengok bagaimana definisi PKS tu, bagaimana kita boleh membantu industri kecil, industri mikro dan sebagainya yang untuk memenuhi keperluan PMC 19 ini. Dan kita akan tanya bagaimana nanti macam mana memohon status PKS dan sebagainya. Cik Faiz ya. Okey, tak apa. Cik Faiz rehat dulu. Ya. Baik, Encik Sufian, kita dah ambil maklum bahawa PMC 19 ini sememangnya kita memberi manfaat kepada umum, khususnya PKS. Jadi boleh Encik Sufian kongsikan serba sedikit apakah manfaat PMC 19 ni kepada PKS kita ni? Baik, terima kasih Cik Isma. Okay. Terdapat beberapa manfaat yang boleh diperolehi oleh rakyat Malaysia dan khususnya kepada golongan PKS yang berdaftar lah. Okay. Yang pertamanya yang bermanfaat bagi servis pengantaran yang disediakan di bawah PMC 19. Okay. Yang pertamanya adalah pengantaran di bawah PMC 19 ini adalah khusus untuk yang berpunca daripada penularan COVID-19. Jadi banyak pertikaian yang telah timbul mulai tarikh permulaan PKP sehingga sekarang. Okey. Jadi
PMC ini bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan khusus untuk membantu pihak-pihak yang disebabkan oleh penularan COVID-19. Dan juga kami hanya akan menerima kes-kes pertikaian dalam 7 kategori yang ditetapkan di bawah Seksyen 7 Akta 89 yang saya akan kongsikan sebentar nantilah. Jadi dalam hal ini kerajaan menjangkakan banyak pihak yang terjejas, maka perubahan PMC 19 adalah satu tindakan yang pihak berkesalah untuk mengurangkan impak terhadap individu dan juga perniagaan. Itu satu untuk khusus bagi menangani COVID-19. Yang kedua, pengantaraan di bawah PMC 19 juga merupakan satu proses yang lebih cepat berbanding pembicaraan di mahkamah. Saya ingat tadi Cik Isma pada masa intro tadi dah menjelaskan sedikitlah berkenaan dengan perkara ini. Jadi secara umumnya pengantaraan menawarkan kaedah yang lebih pantas berbanding pembicaraan di mahkamah. Jadi ada satu yang agak lumrah lah jika proses pembicaraan di mahkamah memakan masa yang lama, berbulan-bulan, setengahnya memakan masa tahun-tahun untuk diputuskan. Okay. Selain itu pembicaraan di mahkamah juga perlu diikuti dengan banyak prosedur lah. Perlu diikuti. Jadi maka dengan penyelesaian di bawah PMC 19 ini, kes-kes boleh diselesaikan dalam tempoh yang singkat sahaja. Di antara 1 hingga 4 hari boleh diselesaikan. Jadi tertakluk kepada persetujuan yang dicapai oleh pihak-pihak yang pihak bertikai yang berunding lah. Okay. Yang ketiga, manfaat ketiga adalah dari segi penjimatan kos. Okay. Kita sedia maklum pengantaraan secara umumnya lebih penjimatan kos kalau kita bandingkan dengan perbicaraan di mahkamah. Okay. Yang biasa yang mana kalau di mahkamah, kalau kita ikut kes ke mahkamah yang melibatkan peguaman dan juga lain-lain kos yang berkaitan lah. Okay. Kos protection dan sebagainya. Okay. Jadi dengan pelancaran PMC 19 ini, kerajaan berhasrat untuk membantu rakyat yang terkesan dengan memberikan subsidi kepada mereka yang layak ataupun mengenakan kadar yang lebih berpatutan kepada mereka yang tidak layak subsidi. Okay. Itu dari segi penjimatan kos. Manfaat ketiga. Yang keempatnya lah penyelesaian secara menang-menang. Bagaimana yang saya sentuh tadi. Salah satu kekuatan mediasi pengantaraan ialah menawarkan kaedah penyelesaian secara persetujuan bersama. Dalam arti kata lain, penyelesaian yang dicapai adalah secara menang-menang ataupun win-win solution. Sekiranya salah satu pihak dalam mediasi ini mereka merasakan bahawa mereka tidak mendapat keuntungan yang sepatutnya. Mereka boleh mengambil keputusan untuk tidak bersetuju. Seterusnya membawa kepada beberapa pusingan-pusingan sehingga semua pihak bersetuju ataupun mereka boleh keputusan untuk tarik diri sekiranya merasakan bahawa keputusan yang diperoleh tidak benar. Jadilah. Itu yang keempat. Tapi poin kita adalah penyelesaian secara menang-menang, win-win solution. Yang kelima adalah penyelesaian secara perjanjian penyelesaian yang ditandatangani adalah bersifat mengikat lah. Okay. Ini bermaksud yang telah bersetuju bila mereka pergi ke sesi pengantaraan, mereka ADM mereka bersetuju untuk menandatangani perjanjian penyelesaian. Okay, bersetuju untuk mencapai keputusan. Okay. Dan pihak yang bersetuju tersebut tiba-tiba melakukan kemungkaran terhadap persetujuannya. Maka pihak yang terkesan dengan kemungkinan tersebut boleh mengambil tindakan dengan membawa dokumen perjanjian tersebut ke mahkamah untuk tindakan mahkamah. Kerana terdapat elemen perjanjian pelanggaran kontrak elemen pelanggaran kontrak perjanjian. Okay. So itulah dekat sini perjanjian penyelesaian sebenarnya apabila dah settlement agreement ditandatangani, dia adalah mengikat kedua-dua pihak yang telah menandatangani dengan perjanjian tersebut sebagai satu kontrak baru yang mana boleh dibawa ke mahkamah So itulah elemen yang saya nampak kenapa PKS perlu merujuk kes-kes pertikaian kalau ada ke PMC 19 yang mana bagaimana kita boleh bantu mereka ni lah. Faham. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, banyak saya rasa memang banyak manfaat yang kita dapat daripada mediasi ni. Pertama, proses ni singkat, cepat. Kita ambil tahu, kes-kes mahkamah ni memang masa 10-20 tahun. Ada yang pemohon dah meninggal dunia pun. Ada yang betul. Dan di kes itu dilanjutkan daripada setahun ke setahun dan sebagainya. Kita nampak di dadah dakwah macam mana kes di mahkamah sampai dibawa ke tahun hadapan tapi tidak ada jalan penyelesaian. Yang kedua, kita jimatkan kos. Kita akan berbicara nanti ataupun diterangkan oleh Cik Sufian berapa kos yang akan dikenakan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Dan saya rasa yang paling win untuk dapatkan manfaat adalah penyelesaian secara win-win situation. Maksudnya semua orang menang.
Semua orang menang. Ya. Semua orang menang. Pemohon menang, yang memohon, yang dipohon dan juga keadaan keseluruhannya adalah dalam keadaan kemenangan, ya. Dan juga yang bagus juga saya nampak dalam media sini, dia mengikat. Ya, mengikat. Dia mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian penyelesaian. Ya, jadi betul. Cik Sofian, kita teruskan. Ya. Bagaimana PMC 19 ni menerima permohonan pengantarannya? Okay. Untuk makluman semua, kami di PMC 19 menerima permohonan secara atas talian atau hotline lah, atau online. Jadi permohonan boleh dilakukan melalui pautan di laman sesawang kami www.pmc19.gov.my, dan kami baru saja membuka akses untuk pautan ke laman sesawang kami sejak lebih seminggu lepas, dan kami terima banyak permohonan dan juga pertanyaan. Okay. Permohonan boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Pemohon tidak perlu hadir. In fact, pemohon tak perlu hadir ke pejabat kami di PMC 19, dan sebaliknya boleh juga dilakukan melalui telefon bimbit masing-masing. Jadi aplikasi yang dibangunkan ini bersifat mesra pengguna lah, boleh diakses atau boleh di handphone masing-masing. Ya. Baik, faham. Apa tadi laman sesawang? www.pmc19.gov.my ya. Boleh diakses di telefon. Ya. Boleh search di Google dan akan keluarlah www.pmc. Alhamdulillah. Okey. Jadi bagaimana cara untuk kemukakan permohonan ni, Cik Sofian? Baik. Okey. Setelah bila dah masuk tadi, dalam masuk laman sesawang tu, so apa lagi? Apa yang pemohon akan lakukan? Baik. Setelah mereka masuk ke laman sesawang PMC 19, pemohon adalah menekan butang pautan permohonan kat bawah tu. Kalau dia boleh drag atas ke bawah, ada butang ada pautan permohonan yang disediakan untuk dan pemohon seterusnya akan menjalani ujian set soalan ringkas self assessment question. Ada soalan-soalan yang ditetapkan dan pemohon hendaklah menjawab soalan-soalan tersebutlah. Soalan tersebut adalah soalan berkaitan dengan kategori kelayakan COVID relatedness. Baik. Walau bagaimanapun, kami sangat menggalakkanlah supaya pemohon lebih dahulu membaca satu-satu maklumat yang dipaparkan di laman sesawang tersebut agar memudahkan pemohon untuk lebih bersedia untuk menjawab soalan serta betul. salah jawab dan jadi terpaksa hubung balik dengan kami punya sistem admin jadi dia terganggu dekat situlah. Baik. Antara soalan yang ditanya ni sedikit gambaran lah yang ditanya dalam sistem tersebut, adakah kedua-dua pihak kontrak bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian melalui proses mediasi? Ini adalah satu perkara yang sangat penting lah. Dan juga adakah pertikaian tersebut berlaku disebabkan oleh penularan wabak COVID-19, dan juga nilai pertikaian tersebut adakah ianya melebihi ataupun kurang daripada 300,000. Nilai pertikaian melebihi 300,000. Yang tidak lebih tidak lebih. Okey. Maknanya sekarang ni pertikaian tu tidak lebih daripada RM300,000 Ya, betul. Faham. Okey, teruskan. Jadi pemohon juga akan diminta menentukan kategori pertikaian mereka lah, sama ada tertakluk pada salah satu daripada 7 kategori yang ditetapkan di buku akta ataupun tidak. Saya akan kongsikan dengan ini sebentar lagi, dan pemohon juga diminta melengkapkan beberapa maklumat seperti maklumat latar belakang, dokumen-dokumen dan juga dokumen seperti tajuk kontrak, nombor kontrak, nilai pertikaian, tarikh mula dan tarikh tamat kontrak, bayaran buat dan sebagainya. Jadi saiz dokumen yang dimuat naik nanti tidak boleh melebihi 10 MB lah. Okay. Juga seperti saya maklumkan bahawa maklumat yang akan dimasukkan akan menentukan kelayakan sama ada pemohon tersebut layak termasuk di bawah kategori M40 ataupun B40 ataupun M40. Seterusnya layak mendapat bantuan kerajaan daripada maklumat MyKad yang dimasukkan. Seterusnya bagi pemohon di bawah kategori perniagaan yakni enterprises, PKS kecil dan juga mikro, mereka diminta untuk memasukkan maklumat berkaitan perniagaan mereka dan pada medan-medan yang ditetapkanlah dalam permohonan tersebut. Jadi pemohon mempunyai masa sehingga 30 hari untuk melengkapkan permohonan mereka. Sekiranya mereka tidak melengkapkan permohonan dalam tempoh 30 hari, maklumat tersebut tidak akan disimpan dan pemohon hendaklah melengkapkan semula dan membuat permohonan baru lah. Jadi bagi pemohon di bawah kategori perniagaan, mereka hendaklah mendapatkan pengesahan status PKS kecil dan juga mikro daripada SME Corp. Saya ulang, bagi pemohon yang tadilah status PKS tadilah ya. Yang tadilah. Daripada SME Corp bagi menentukan kelayakan adakah mereka layak mendapat subsidi. Sekiranya tergolong dalam PKS kecil dan juga mikro,
maka permohonan mereka layaklah dipertimbangkan untuk mendapatkan subsidi. Sekiranya hanya satu pihak saja yang dalam kes ni, satu pihak saja yang layak mendapat subsidi, maka kerajaan akan menanggung separuh daripada kos pengantaran tersebutlah, iaitu RM1,000 untuk satu pihak. Jika sekiranya kedua-dua pihak, pihak pertama dan pihak kedua, kedua-duanya adalah di PKS di bawah mikro dan kecil, maka kerajaan akan menanggung kos pengantaraan untuk kedua-dua mereka, iaitu berjumlah RM2,000. Ya. Baik. Oh, maknanya, okey. Sekarang ni tadi kita bercerita sedikit tentang kos tentang kos Cik Sofian. Maknanya sekarang ni dia hanya bayar RM1,000, maknanya bagi satu pihak. Kalau dua-dua pihak RM2,000. Okey, kita akan bercerita tentang kos ini nanti sebentar lagi dalam soalan-soalan yang lain. Jadi sebelum tu saya nak kita terus ke perkara yang paling penting. Cik Sofian, dalam inisiatif mediasi PMC 19 ni, siapa yang layak untuk memohon? Kita tahu tadi PKS adalah yang paling layak untuk memohon. Adakah adakah dengan adanya SPKS sahaja sudah memadai? Apakah syarat-syarat yang tersirat yang perlu dipenuhi oleh pemohon? Dan adakah syarat-syarat permohonan ini betul-betul membantu ataupun ianya kadang kita risau juga kadang ia adalah sekadar retorik semata-mata, macam nak bantu tapi tak bantu. Adakah syarat-syarat yang dibentangkan oleh PMC 19 ini sangat-sangat membantu PKS ataupun golongan B40 M40 di luar sana? Silakan Cik Sofian, kami tak sabar ni. Soalan yang baik itu saya akan ada 5 syarat utamalah kat sini antara syarat permohonan bagi permohonan pengantaraan di bawah PMC 19. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Inisiatif ini terbuka pada warga negara Indonesia saja. Mereka yang bukan warga negara tidak dibenarkanlah menyertai inisiatif pengantaraan di bawah PMC 19. Dan juga kriteria untuk penentuan status warga negara dan bukan warga negara ditentukan melalui nombor MyCard yang dimasukkan ketika memohon dalam sistem tadilah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama. Yang keduanya adalah petikan tersebut haruslah berlaku di Malaysia. Jadi PMC 19 tidak akan menerima petikan yang melibatkan pihak yang berada di luar negara. Sebagai contoh, jika tuan-tuan perempuan mempunyai petikan dengan agensi pelancongan dalam negara, permohonan tersebut boleh dirujuk ke PMC 19. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-tuan perempuan mempunyai pertikaian dengan agensi pelancongan dari luar negara, dari negara, contohnya dari negara jiran, kes tersebut tidak boleh dirujuk ke PMC 19. Yang ketiga ni yang sebagaimana yang Cik Ismail highlightkan tadi, nilai petikan tidak melebihi RM300,000. Okey. Ketika saya maklumkan bahawa nilai petikan yang bernilai lebih daripada RM300,000 tidak boleh dirujuk kepada PMC 19. Okay, saya minta audien yang mana PKS pemilik penjagaan PKS kecil dan mikro mengambil maklum perkara ini. Okay. Nilai petikan yang ditetapkan untuk dirujuk ke PMC 19 adalah maksimum RM300,000. Sekiranya nilai petikan tuan-tuan perempuan melebihi RM300,000, tuan-tuan dan perempuan boleh merujuk petikan tersebut sebab tidak akan diterima ke PMC nanti, maka boleh merujuk petikan tersebut ke institusi mediasi yang ada di luar sana lah. Contoh Malaysian Mediation Center MMC ataupun Asian International Arbitration Center dan beberapa badan lain yang menawarkan perkhidmatan mediasi. Jadi tuan-tuan yang ada nilai petikannya melebihi RM300,000 tidaklah terlalu perlu gundah gulana. Betul. Maknanya it's not the end of the world lah It's not in the end of the world. Ya, betul. PMC 19 adalah untuk tuntutan pertikaian di bawah RM300,000 saja. Kalau lebih, pergilah ke ke Malaysian Mediation Center, MMC. Betul. Okey, sebabnya Tuan Cik Ismail disebabkan PMC 19 wabak COVID-19 ini, terdapat juga institusi mediasi yang memberikan potongan kadar fee perkhidmatan dan juga ada memberikan perkhidmatan secara sukarela atau pro bono bergantung kepada inisiatif masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan yang tidak layak menjalani pengantaraan di bawah PMC 19 boleh merujuk ke institusi berkenaan untuk mendapatkan maklumat atau pakej yang disediakan kat situ lah. So di bawah krisis pandemik ini kita faham semua pihak cuba untuk membantu sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Jadi perkara ini bukan hanya berlaku di Malaysia saja. Maksud saya inisiatif yang disediakan oleh institusi mediasi ini yang juga diamalkan di negara-negara luar lah. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah syarat yang penting adalah mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak. Okay. Persetujuan kedua-dua pihak perlu untuk menjalani pengantaraan.
kita saya ada maklumkan bahawa pengantaraan yang tidak dapat dijalankan sebenarnya salah satu pihak tidak bersetuju untuk ada ke mediasi PH19. Ini adalah bagi saya adalah antara cabaran terbesar untuk pihak-pihak untuk merujuk mereka ke PH19. Dan dalam hal ini juga kami mendapat banyak pertanyaan daripada pemohon di mana mereka suka untuk dapatkan persetujuan dari pihak kedua untuk sama-sama merujuk ketika mereka secara baik ke PH19. Jadi dalam hal ini kami tidak, saya perlu jelaskan di sini bahawa kami tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menentukan persetujuan mana-mana pihak untuk setuju untuk berunding ataupun bersetuju untuk membuat sebarang keputusan lah. Jadi kita bagi nasihat sebaik mungkin kepada pihak-pihak yang merujuk kepada kita supaya meyakinkan bahawa pihak lagi satu untuk sama-sama merujuk ke PH19. Jadi apa yang boleh kami bantu ialah dengan memberikan ataupun sharing maklumat-maklumat berkaitan kebaikan pengantaraan kepada pemohon yang refer kepada kami untuk mereka berkongsi dengan pihak bertikai, pihak yang mereka bertikai lah. Jadi sekurang-kurangnya langkah-langkah ini dapat memberi kesedaran kepada pihak-pihak agar pertikaian dapat diselesaikan dengan cara baik. Walau bagaimanapun untuk permohonan tadi Cik Isma dan juga Cik Faiz, satu pihak bertikai saja yang perlu mohon dalam sistem tersebut. Dalam sistem tadi tidak perlu dua-dua pihak bertikai mohon, hanya satu pihak bertikai perlu melengkapkan borang permohonan dan mengemukakan beberapa maklumat berkaitan lah untuk pendaftaran permohonan mereka. Pihak bertikai lagi satu tadi memberikan maklumat asas mereka, maklumat penting, maklumat asas mereka kepada pihak bertikai pertama untuk dia dalam sistem tersebut. Contoh maklumat adalah seperti nombor MyCard, nombor pendaftaran syarikat, sijil akuan FPKS, sijil akuan status mikro kecil oleh SME Corp yang mereka dapat daripada SME Corp lah, nombor telefon dan juga alamat hubungan. Yang kelima adalah syarat Cik Sofian, untuk yang poin nombor 4 ni kan, mendapatkan persetujuan kedua pihak ni, saya rasa nampak ini memang satu cabaran besar ni sebenarnya. Kan kita dapat daripada Cik J Mahazir, J Ishak, dia kata memang untuk dapatkan persetujuan ni memang satu cabaran. Tapi saya kira ini pendapat saya lah, Cik Sofian, ini menunjukkan pihak-pihak bersetuju secara lera hati. Maknanya dia tahu yang dia nak selesaikan masalah tapi dia tidak ada cara. Inilah caranya. Tapi bila dia tidak mahu untuk bekerjasama, maknanya kita tahulah pihak satu lagi itu sebenarnya tidak ada niat yang baiklah untuk menyelesaikan pertikaian ni kan. Ya, betul. Okey. So, teruskan Cik. Kat sinilah apa yang Cik Isma terangkan tadi, kita perlu mendapat persetujuan daripada pihak yang ini. Saya akuilah amat sukar amat sukar untuk dipatiri antara halangan terbesar lah. Walau bagaimanapun kita kalau sekiranya pihak-pihak tersebut memahami kepentingan dan juga manfaat yang mereka perolehi, saya yakin mereka akan tampil kepada kita lah. Dua-dua pihak tampil untuk jalani pengantaran di PH19. Syarat kelima yang juga tidak kurang pentingnya adalah pemohon tidak berstatus bankrupt ataupun syarikat yang digulungkan. Baik. Pemohon adalah merupakan individu yang tidak bankrupt atau syarikat yang digulungkan pada tarikh mengemukakan permohonan. Jadi pemohon ataupun syarikat yang digulung, pemohon bankrupt ataupun syarikat yang digulungkan akan dimaklumkan oleh sistem kami dah sekiranya apa yang permohonan mereka tersebut apa yang mereka key in tu trigger sistem kami dan sistem akan memaklumkan bahawa mereka adalah merujuk kepada ketua pengarah insolvency untuk mendapatkan pelepasan. Jadi mereka yang bankrupt ataupun syarikat digulungkan tak boleh menjalani mediasi sehingga mendapat pelepasan daripada ketua pengarah insolvency Malaysia. Baik. Bagi saya ingin tambah sedikit Cik Ismail. Bagi individu di bawah dalam kategori B40, 40 ataupun PKS kecil atau mikro, mereka layak diberikan subsidi perkhidmatan mediasi. Bagi kategori individu, kelayakan ditentukan secara automatik melalui nombor MyCard yang saya jelaskan tadi lah. Bagi mohon di bawah kategori PKS, mereka perlu mengemukakan sijil akuan status mikro yang dikeluarkan oleh SME Corp untuk menentukan sama ada mereka ni layak untuk mendapat subsidi yang dalam bentuk pengantaraan. Subsidi yang diberikan adalah bentuk perkhidmatan mediasi selama satu sesi. Satu sesi ini berdurasi selama 4 jam.
nilainya RM2,000, RM1,000 untuk satu pihak. Okay. Ianya kedua pihak layak dapat subsidi, kerajaan akan menanggung subsidi berjumlah RM2,000, dan sekiranya hanya satu pihak layak subsidi, kerajaan akan menanggung hanya RM1,000 dan satu lagi perlu meningkatkan pembayaran kepada MS. Tuan, Cik Sufian, sebentar. Okey. Ni ada soalan tadi. Ni ada soalan daripada Syaiful Najwa. Dia kata siapa yang tangani kes yang diketengahkan dekat PMC ni? Maknanya adakah dia pegawai kerajaan ataupun pihak swasta masa sesi mediation? Kes tersebut kami akan rujuk kepada mediator yang berdaftar dengan PMC 19 lah. Yeah. Okay. So sebagaimana saya telah jelaskan tadi, setiap sesi pengantaran akan ada 3 pihak bertikai pertama, pihak bertikai kedua, dan juga pihak bertikai, dan juga yang ketiga adalah mediator. Jadi kami di sini adalah berfungsi sebagai agent atau platform untuk menemukan mereka sebenarnya dengan pihak-pihak bertikai, untuk menemukan mereka dengan pengantara yang dilatih oleh kerajaan. So itulah pengantara yang akan menjalankan sesi pengantaran. Okey. Maknanya sekarang ni tadi Cik Sufian ada sentuh pasal kos tadi Ya. Sekarang ni kerajaan akan tanggung kos sebanyak RM2,000. RM2,000 untuk satu sesi selama 4 jam. Selama 4 jam Maknanya RM2,000, RM1,000 setiap pihak lah. Setiap pihak. Betul. Okey. Maknanya kalau saya pengalaman saya rasa legal fees ni, fee guaman ni sebenarnya boleh mencecah RM10,000, RM20,000, RM30,000. Hanya kadang-kadang legal fees tu lebih mahal. Betul. Dia banyak proses kan, dia banyak proses, dia banyak lama, dia memakan masa yang lama. Jadi kadang-kadang dibandingkan dengan fee guaman yang boleh sampai ratusan ribu ringgit kan. Apalah sangat RM2,000 ni, Cik Sufian ya. Apalah sangat. Ya. Okey, jap Encik Faiz, ada komen ke pasal subsidi ni? Rasa berbaloi sangat ni. Ya tuan. Macam tolonglah convincekan pada PKPS kita ni, Cik Faiz. Betul. Sebenarnya kita memang sebenarnya amat menggalakkan semua PKS yang berada di luar sana untuk merebut peluang ini. Sebab sebenarnya selain daripada bantuan dalam bentuk kewangan, ini juga ialah salah satu bentuk bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan untuk menjadi mediasi, untuk menjadi mediator sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar. So kita amat menggalakkan dan amat mengalu-alukan semua PKS di luar sana, rebutlah peluang ini. Okey, rebut peluang ini dan pastikan sebarang permasalahan seperti yang kita bincangkan sepanjang sesi kita pada pagi ni, ia ialah konsep win-win. Maksudnya bukanlah kita nak mencari salah sesiapa, bukanlah kita nak menyalahkan mana-mana pihak dan sebagainya, tapi akhirnya kedua-dua belah pihak yang mendapat manfaat. Betul. Yalah, sebab dalam sesi pertikaian, bila ada pertikaian, kalau si A dan si B, si A ni menegakkan kebenaran, B pun ada kebenaran dia. Jadi kita mengambil jalan tengah kan. Dahlah kos murah, ada mediation dan juga dia binding. Jadi dia mengikat parti-parti. Saya rasa itu memang manfaat yang sangat besar yang perlu digarap oleh perlu diambil tahu dan diambil peluang oleh PKS kita, Cik Faiz ya. Betul ya? Baik, Encik Sufian, soalan saya seterusnya, Cik Sufian. Okey, saya ada terbaca dalam kenyataan media kementerian dan juga keratan-keratan akhbar tentang kategori. Dia ada jenis-jenis kategori kan, jenis pertikaian yang boleh dirujuk ke PMC. Betul Betul ya. Ini bukan semua. Maknanya sekarang ni ada kategori dia, maknanya tidak semua pertikaian yang boleh dirujuk ke PMC 19. Maknanya dalam saya juga ada merujuk kepada Akta 829. Di mana dia kata melihat kepada ketidakupayaan untuk laksanakan kontrak, ada pengubahsuaian kepada akta sewa beli. Maknanya banyaklah. Ada juga akta perhubungan perusahaan. Maknanya sekarang ini ada kategori-kategorinya yang PMC 19 akan berikan perkhidmatan. Jadi boleh tuan beri sedikit pencerahan apakah jenis pertikaian kategori yang boleh dirujuk kepada PMC 19. Cik Sufian. Baik, Isma. Terdapat 7 kategori pertikaian sebagaimana yang ditetapkan di bawah Seksyen 7 Akta 80 Akta inilah Akta 829. So kategori yang dilayak untuk dirujuk ke PMC 19 ini ditetapkan oleh Akta. Baik. Saya bacakan
sedikit kat sini, walau bagaimanapun tuan-tuan yang ada mempunyai internet boleh juga merujuk ke laman web kami sekarang www.pmck.gov.my untuk sama-sama tengoklah. Jadi saya cuba bacakan sedikit. Ada 7 kategori yang 7 kategori petikan yang layak dirujuk ke PMC19. Yang pertama, kontrak berkenaan dengan kerja pembinaan. Yang kedua adalah kontrak bagi bon pelaksanaan bagi ke atas projek pembinaan. Yang ketiga adalah kontrak perkhidmatan profesional, sebagai contoh juruukur, akaunten, peguam. Jadi senarai perkhidmatan profesional ini adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Kastam, Jabatan Kastam dan di Malaysia di dalam panduan perkhidmatan profesional yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pajakan atau sewaan harta tak alih bukan kejaman atau premis ataupun lot perniagaan. Ini adalah yang keempat ni banyak yang kami terima pertanyaan setakat ini. Majoriti yang merujuk kepada kami sebabkan masalah sewaan premis jualan mereka lah. Pajakan atau sewaan harta tak alih bukan kejaman. Yang kelima adalah kontrak acara bagi penyediaan mana-mana tempat penginapan, kemudahan pengangkutan, hiburan, catering, barangan dan perkhidmatan lain, termasuklah bagi mesyuarat perniagaan, perjalanan insentif, persidangan, pameran, acara jualan, konsert, tunjukkan, perkahwinan, parti, tunang sosial dan juga kedudukan. Yang ini pun di bawah kategori yang kelima pun kami juga banyak menerima pertanyaan daripada pengusaha-pengusaha, sebagai contoh catering, pengusaha-pengusaha pakej perkahwinan, di mana pada semasa tempoh PKP yang dilaksanakan pada awal dilaksanakan sehingga sekarang banyak kontrak-kontrak perkahwinan yang terpaksa kontrak-kontrak kerja catering yang terpaksa dibatalkan dan mereka tidak dapat melunaskan kontrak mereka dan telah berlaku pertikaian. So itu adalah antara yang termasuk kat sinilah. Baik. Seterusnya yang keenam adalah kontrak oleh pengusaha pelancongan sebagaimana yang ditarikkan oleh Akta Industri Pelancongan dan kontrak penggalakkan pelancongan Malaysia. Kalau ada pakej-pakej kontrak yang ditawarkan oleh agensi-agensi dalam Malaysia boleh rujuk ke 19. Dan yang ketujuh adalah kontrak berhubung dengan ziarah keagamaan. Apa yang dimaksudkan sini adalah ziarah keagamaan kalau kita orang Islam ni ziarah umrah lah. Umrah juga haji dan juga kalau yang tempat agama Islam mungkin adalah ziarah-ziarah mereka. So kalau ada yang false itu yang kategori ketujuh ni ziarah keagamaan boleh merujuk kepada faham. Jadi sekarang ada 7 kategori tadi, kontrak pembinaan, kontrak pembinaan 1, bon pelaksanaan untuk pembinaan 2, ketiga perkhidmatan profesional, lepas tu sewaan harta tak alih. Harta tak alih ni maknanya sekarang ni memang untuk kediaman, untuk premis atau blok perniagaan lah. Lepas tu kontrak acara. Lepas tu kontrak dengan agensi pelancongan dan pengusaha pelancongan. Dan yang ketujuh untuk kontrak yang berkaitan dengan ziarah keagamaan. Tadilah macam tuan cakap tadi, haji, umrah dan sebagainya. Baik. Okey, kita ada 5 minit lagi ni. Okey, kita terus. Bagaimana cara bagaimana proses ni tuan? Bagaimana proses mediasi ni jalankan secara ringkas? Okey. Secara ringkas Cik Isma, pengantaraan dijalankan melalui sesi yang dipanggil proceeding pengantaraan. Dalam satu proceeding pengantaraan ada 3 pihak yang sebagaimana saya jelaskan pada awal tadilah. Pihak petikan dan juga pihak pengantara. Memandangkan proses mediasi adalah satu perkara yang sulit. Jadi proceeding mediasi di 19 ini dijalankan di tempat yang tertutup dan menjaga privasi pihak-pihak yang berunding. Jadi kami akan menyediakan tempat-tempat khusus untuk menyediakan perkhidmatan mediasi ini. Jadi penting kerana kebanyakan pihak yang merujuk pertikaian mereka ke pengantaraan ini kerana mereka tidak mahu mereka sebenarnya untuk mengelakkan perhatian daripada mana-mana pihak lah. Sekiranya kes dibawa ke mahkamah itu akan jadi public lah. Mereka cuba mengelakkan perhatian. Dan apa yang dibincang dalam proceeding mediasi sebenarnya adalah sulit dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak. Jadi confidentiality confidentiality, kerahsiaan itu kita harus sentiasa jagalah. Secara umumnya pengantaraan melibatkan proses rundingan yang berulang. Saya sambung lagi. Jadi pengantaraan ini satu proses rundingan yang berulang-ulang sehingga keputusan diperoleh sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan apa yang dibincangkan ataupun apa yang dirundingkan lah. Jadi sesi rundingan tersebut biasa terbagi kepada 2 secara ringkasnya, iaitu secara perbincangan secara terbuka ketiga-tiga pihak bersemuka dan juga sesi perbincangan secara tertutup, maknanya kalau mereka merasakan mereka perlu berbincang secara berasingan, mereka boleh request meminta kepada
mediator pengantara untuk menjalankan sesi secara private session. Jadi setelah semua pihak berpuasati, mereka boleh menyatakan persetujuan mereka secara bertulis yang dinamakan sebagai settlement agreement. Settlement agreement Settlement agreement. Penyelesaian. Perjanjian penyelesaian. Ya. Jadi settlement agreement hendaklah ditandatangani oleh kedua pihak yang mencapai persetujuan dan turut ditandatangani oleh pihak pengantara selaku saksi terhadap persetujuan tersebutlah. Terhadap konteks tersebut. Sekiranya mana-mana pihak merasakan mereka tidak berpuas hati ataupun tidak beroleh manfaat daripada sebagaimana apa yang mereka hajatkan daripada mereka awal, jadi mereka bebas untuk tidak bersetuju ataupun memohon supaya sertifikat tersebut boleh ditamatkan. Mereka boleh sebenarnya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk bersetuju supaya anda adalah menerima sebegini dan sebegini. Tidak ada paksaan untuk mereka bersetuju. Betul. Maknanya agree to disagree. Agree to disagree. Betul. Mereka kalau mereka kata sesi ini tidak mendatangkan manfaat dan mereka merasakan bahawa tidak patut diteruskan, dia boleh merujuk memohon kepada mediator untuk menamatkan proses. Proses ni boleh dilakukan secara online, video conference dalam keadaan sekarang ni lah. Okey, buat masa ini kami cadangan untuk melaksanakan proses mediasi secara online memang terdapat dalam cadangan awal kami. Walau bagaimanapun setelah mengambil kira faktor privasi dan juga kerahsiaan, cadangan tersebut kami tangguhkan terlebih dahulu sehingga terdapat secara waktulah, sehingga terdapat kaedah yang terbukti berkesan khususnya untuk menjaga elemen kerahsiaan dan juga privasi. Baik, alhamdulillah sangat-sangat jelas. Terbaik Cik Sofian. Jadi saya nak jentik Cik Faiz balik. Dia masih ada hutang dengan kita. Okey, Cik Faiz. Cik Faiz, dalam berbaki dengan seminit dua ni, boleh tak secara ringkas Cik Faiz terangkan bagaimana untuk cara mohon status PKS, apa dokumen diperlukan? Secara ringkas. Sebenarnya boleh je terus pergi ke website SME Corp kan? Okey, teruskan Cik Faiz. Okey, terima kasih banyak Cik Esma. Betul, sebenarnya terima kasih atas soalan tersebut. Untuk memohon pendaftaran status PKS sangatlah mudah. Pastikan sebelum membuat pendaftaran secara online, sediakan dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Contohnya sekiranya sebagai syarikat sendirian berhad, 4 dokumen yang penting yang perlu disediakan: pendaftaran dengan SSM, lepas tu yang kedua ialah audited financial statement, penyata KWSP, dan juga profile of the shareholder. Sama juga dengan enterprise tak perlu bersusah-susah untuk dapatkan audited financial statement, cuma dapatkan profit and loss untuk tahun 2019. Penyata KWSP sekiranya tidak ada mencarum kerana tidak menggaji pekerja sepenuh masa, kita mohon supaya pemohon-pemohon menulis surat dan declare bahawa tuan-tuan dan puan-puan tidak mencarum dengan KWSP. Untuk saya punya kata-kata akhir untuk berkenaan memudahkan proses pendaftaran status PKS, kita amat galakkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk semak user manual ataupun manual pengguna yang telah disediakan, kerana di dalam manual tersebut kita dah tunjukkan sampel-sampel dokumen, macam mana format yang tertentu, kerana sekiranya sebab kita membuat secara online dan kita terima banyak permohonan. So kadang-kadang bila permohonan dibuat secara tidak lengkap, dia hanya akan memanjangkan proses pendaftaran tersebut. Betul. So at the end of the day, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam suasana, rakan-rakan usahawan, pastikan baca user manual, baca FAQ, dan kita di peringkat sekretariat, kita akan usaha untuk pastikan semua permohonan diproses dengan sesegera mungkin. Terima kasih Encik Esma. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya kira sesi ini sebenarnya telah banyak memberikan satu kesan yang sangat besar kepada para pendengar, pada rakan-rakan usahawan kita. Jadi saya cuba simpulkan di sini, Cik Sofian, Cik Faiz, bagi PKS yang terkesan, ini kita bercakap tentang PKS secara khusus, yang mereka ini terkesan akibat pertikaian ataupun dispute yang terpaksa mereka hadapi akibat daripada COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan usahawan boleh menggunakan hikmat mediasi ataupun pengantara untuk mendengar dan menyelesaikan pertikaian yang sedia ada. Proses mediasi ini akan memberikan win-win situation kepada semua pihak. Kos yang saya kira sangat rendah, sangat berpatutan berbanding dengan kos-kos dia perbicaraan di mahkamah. Dan ini saya fikir Encik Sofian, Encik Faiz, saya fikir ini adalah satu barang baik. Barang baik, ambil tahu dan jangan terus diam.
orang kata tu jangan terus dia menadah gerimis, ya, jangan menadah gerimis. Kita leka menagih bantuan sana sini kerana ternyata sebenarnya yang boleh membantu kita tuan-tuan dan puan bukan bantuan dari luaran ni. Dia adalah minda dan semangat kita sendiri. Ya, baik Cik Sufian, sebelum kita akhiri sesi ini, ada kata-kata nasihat ke Cik Sufian untuk rakan KPS kita di luar sana? Okey Cik Isma, sebelum saya akhiri sedikit kata-kata nasihat khususnya kepada sahabat-sahabat PKS kita ya. Kami mohon supaya tuan-tuan dan puan boleh masuk ke laman web PMC19 www.pmc19 untuk melihat sebab di dalam sana kami sediakan banyak infografik untuk memudahkan pihak-pihak merujuk sekiranya mereka masih lagi belum jelas tentang apa yang macam kami sediakan dan apakah manfaat yang mereka boleh peroleh. Kat situ mereka boleh lihat infografik kami yang kami sediakan, dan juga dapat juga FAQ, frequently asked question. Jadinya apa-apa yang mereka tidak faham, mungkin FAQ tersebut boleh memberi penjelasan kepada mereka lah. So nasihat pesan kami, mediate, don't litigate. Okey, alhamdulillah. Wow. Apa dia tadi? Mediate, don't litigate. Mediate, don't litigate. Litigate tu pergi mahkamah. So mediate. Pergi mahkamah. Siapa yang nak pergi mahkamah? Maknanya frasa see you in court tu sebenarnya dah tak relevan ya, Cik Sofian. Ya, see you in mediation. See you in mediation. See you in PMC 19. See you in mediation and we can get win-win situation. Win-win situation, betul. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, selesai sudah sesi soal usahawan kita pada hari ini. Kami mewakili SME Corp Malaysia mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, rakan-rakan pendengar, rakan-rakan usahawan yang telah sama-sama di dalam sesi kita pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang menyenangkan itu datang pada kehilapan saya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, kata-kata akhir pada saya, jaga diri, hiasi pribadi, tingkatkan produktiviti, jauhkan kontroversi. Berilmu untuk jasa, hidup menang mati syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.